أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني ما بدك وعبادك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat sangat banyak, zahir dan batin. Mudah-mudahan kita sentiasa dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat-nikmat itu dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat yang dikurniakan, seterusnya ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat-nikmat yang lain dengan sebab kesyukuran itu. Muslimin muslimat yang dimuliakan, perkara yang ingin saya jelaskan untuk kita sama-sama mengambil manfaat daripadanya ialah berkenaan dengan fitnah-fitnah yang melanda umat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pergi meninggalkan kita dan meninggalkan dua khazanah utama. Maka sesiapa yang berpegang teguh dengan dua peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, dia akan selamat, dia akan terjaga dan terpelihara. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menjelaskan, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnati. Ada riwayat yang lain menyebut kitab Allah wa itrati. Aku, kata Nabi, telah meninggalkan untuk kamu dua perkara dan kamu tidak akan sesat untuk selama-lama. Kerana di dalam ungkapan hadis tu lan tadillu tu sampai bila-bila, jaminan Nabi, kamu tidak akan tersesat sampai bila-bila pun. Jadi kata Nabi, kamu tidak akan tersesat sampai bila-bila pun selama mana, jadi syaratnya selama mana kamu berpegang teguh dengan kedua-dua yang kutinggalkan itu, kata Nabi, iaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnahku, kata Nabi, yakni hadis sunnah peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat yang lain menyebut yang pertama itu sama, iaitu kitab Allah Al-Quran, dan yang kedua itrati, yakni ahli keluargaku, kaum kerabatku, keturunanku yang berperanan ataupun memiliki peranan yang besar dalam menjaga warisan peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini.
Jadi kita tak nak bahas yang panjang dari segi itu, cuba kita nak lihat perkara-perkara yang berkaitan. Jadi di dalam riwayat ini, kita diberitahu bahawa Nabi telah meninggalkan kita dua perkara ini, Al-Quran dan Sunnah. Dan diberi jaminan tidak akan tersesat sampai bila-bila selama mana kita berpegang dengan dua sumber ini. Namun kita perlu lihat juga kepada hadis-hadis yang lain dan pedoman-pedoman yang lain, supaya kefahaman kita untuk atau percubaan kita untuk memahami Al-Quran dan hadis itu merupakan suatu kefahaman dan pegangan yang lurus dan betul. Jadi dua sumber ini tidak dapat dinafikanlah, Al-Quran dan hadis. Persoalan sekarang, isu yang timbulnya bukan dua sumber ini. Semua orang iktiraf, semua akui dua sumber ini sebagai sumber yang tidak diragukan lagi, Al-Quran dan hadis. Persoalan yang timbul hari ini ialah bagaimana Al-Quran dan hadis itu difahami. Itu masalahnya. Kefahaman terhadap Al-Quran dan hadis sebagai sumber tidak diragukan, tidak ada orang tolak. Al-Quran sebagai sumber, hadis sebagai sumber. Isu sekarang penafsiran. Bagaimana Al-Quran dan hadis itu difahami dan ditafsirkan. Maka di sinilah kita perlu melihat kepada riwayat-riwayat yang lain yang menjelaskan itu. Antaranya, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi ahli ilmu ni, para ulama ini berperanan penting di dalam menafsirkan Al-Quran dan hadis. Dengan erti, kalau Al-Quran dan hadis ini ditafsir oleh orang yang bukan dari kalangan alim ulama yang berkelayakan, maka implikasinya adalah kefahaman yang keliru, bahkan salah, bahkan boleh membawa kepada kesesatan. Jadi dalam usaha memahami ini, salah satu komponen yang perlu kita rujuk adalah alim ulama. Baik, kemudian kalau kita lihat kepada hadis-hadis yang lain lagi yang berkait dengan perkara ini ialah, iaitu Nabi menyebut tentang iaitu satu pesanan Nabi. Nabi suruh kita berpegang teguh dengan sunnahnya. Dan Nabi menyatakan bahawa sesiapa yang dipanjangkan umurnya, dia akan melihat ikhtilafan kasira. Banyak percanggahan, banyak pertembungan, banyak ikhtilaf, perbezaan-perbezaan. Jadi apa yang Nabi pesan sekiranya berlaku demikian, Nabi suruh kita berpegang alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajiz. Jadi Nabi pesan dalam riwayat ni, setelah beritahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, ni orang yang dipanjangkan umur lepas daripada itu dia akan menghadapi, dia akan menemui berlakunya perbezaan, ikhtilaf, perbezaan, perselisihan dan sebagainya. Tapi pesan Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku, itu jelaslah. Tapi penjelasan Nabi tidak cukup setakat itu. Wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Demikian juga sunnah yang ditinggalkan oleh al-khulafa ar-rasyidun. Jadi selain daripada Al-Quran dan hadis, riwayat ini menyebut kita pedoman, memberitahu kita pedoman supaya untuk memahami Quran dan hadis, ini antaranya pedoman kepada al-khulafa ar-rasyidun, yakni para khalifah yang bijaksana, yang mereka ini disepakati, mereka ini 4 orang, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali.
ada segolongan ulama dia tambah seorang lagi daripada dinasti Umayyah tu, iaitu Umar ibn Abdul Aziz. Jadi 4 orang ni disepakati sebagai Al-Khulafa Ar-Rashidun. Jadi Nabi suruh, hendaklah kamu berpegang kepada sunnahku dan sunnah mereka ni. Jadi tafsiran-tafsiran, pandangan-pandangan mereka ni menjadi sebagai asas kepada kita untuk memahami Quran dan hadis. Saya nak sebut itu. Baik, kemudian disebut juga dalam riwayat yang lain berkenaan dengan la tajtami'u ummati ala dalalah. Umatku tidak akan bersepakat, ramai-ramai setuju dalam menerima sesuatu kesesatan. Jadi pedoman daripada umat Islam yang ramai ini, terutamanya dari kalangan alim ulama mereka ni, atau hari ini kita sebut sebagai majoriti, kalau bahasa yang lebih kuat lagi, yang lebih itu lagi disebut sebagai ijma', kesepakatan alim ulama ini, itu juga sebagai asas yang perlu kita tengok, yang kita kena jadikan pedoman untuk memahami Al-Quran dan hadis. Ijma' alim ulama. Dan kalau tidak ada ijma' pun majoriti alim ulama. Apa yang disebut kalau dalam riwayat yang disebut tadi itu merujuk pada ijma'. La tajtami'u ummati ala dalalah. Nabi beritahu satu jaminan, umat aku ni mereka tak akan sepakat. Jadi persepakatan ni dalam istilah syaraknya disebut sebagai ijma'. Jadi umat aku ni tak akan sepakat untuk menerima sesuatu kesesatan, tak akan berlaku. Jaminan daripada Nabi. Jadi kalau seluruh umat Islam ni di kalangan alim ulama pada waktu tu bersepakat atas satu perkara tu memang boleh pakai, boleh terima. Kerana Nabi beri jaminan mereka ni tak akan sepakat dalam kesesatan. Kemudian ada riwayat lain yang menyebut tentang majoriti. Majoriti ni, ijma' ni kuat lagi. Majoriti ni kurang sikit. Mungkin ada tak setuju, tapi majoriti mereka ni terima. Itu disebut sebagai as-sawadul a'zam dalam istilah, dalam hadis yang agak panjang itu disebut tentang istilah as-sawad al-a'zam, yakni majoriti umatku itu. Jadi kalau kita kumpulkan perkara-perkara tadi ni, bahawa dalam memahami Al-Quran dan hadis, antara perkara-perkara yang perlu menjadi pedoman kita untuk memahaminya. Kerana isu yang saya sebut tadi bukan sumber, semua orang akui. Sumber kita ni Al-Quran dan hadis. Mazhab-mazhab yang sudah disenaraikan sebagai terpesong pun mereka juga mengakui bahawa sumbernya adalah Al-Quran dan hadis. Saya nak lagi Syiah ke, Khawarij ke, mereka ni tetap mengakui dua sumber utama ni, Al-Quran dan hadis. Persoalan sekarang nak faham Al-Quran itu, Al-Quran dan hadis itu, apa yang kita perlukan supaya kefahaman kita itu kefahaman yang insya-Allah lurus dan betul. Maka pedoman-pedoman tadi kita kena tengok, antaranya ulama merujuk kepada golongan alim ulama, antaranya ijma' umat ini, kesepakatan umat ini, kemudian majoriti sawadul azam, kemudian al-khulafa ar-rashidun, yakni pedoman-pedoman yang ditunjukkan oleh al-khulafa ar-rashidun, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Kena tengok mereka ini sebagai pedoman. Jadi saya beri tip-tip ni untuk kita selesaikan masalah-masalah yang akan saya sebut lepas ni. Itu pedoman yang beri kepada kita. Baik. Jadi Nabi beritahu, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Sesiapa yang hidup di antara kamu ni lepas ni, dia akan melihat banyak ikhtilaf, percanggahan yang bermacam-macam. Dan ternyata bahawa di penghujung zaman Al-Khulafa Ar-Rashidun, bibit-bibit ini telah mula. Sejak daripada zaman Sayyidina Uthman mula nampak. Sebenarnya di permulaan setelah Nabi wafat pun timbul dah, tapi ringan, mudah diselesaikan. Demikian juga selepas itu. Tapi yang agak berat sikit ikhtilaf ni berlaku, iaitu bermula zaman Sayyidina Uthman, sehingga membawa kepada kematian beliau, dibunuh.
Dan selepas tu berat lagi zaman Sayyidina Ali. Dan selepas itu berlarutan sampai zaman kita ini. Berlaku ikhtilaf yang banyak. Bukan saja ikhtilaf pemikiran, tetapi juga ikhtilaf dari segi kesatuan umat. Sehingga berpecah belah dari segi kesatuan umatnya, dari segi berfikirnya, pandangannya, bermazhabnya. Bahkan riwayat Nabi menyebut bahawa umat ini akan berpecah pada 73 puak. 73 puak itu sebahagiannya memahami bahawa umatku dalam hadis itu dengan makna ummatul ijabah, yakni umat Islam. Umat Islam itu sendiri akan berpecah kepada 73 puak. Setengah alim ulama menafsirkan umat di situ dengan makna ummatul dakwah, dengan makna manusia semuanya. Jadi bila manusia semuanya tu banyak, itu ringan sikit lah. Maksudnya kebarangkalian selamat tu besar lagi lah. Bila kita tengok seluruh manusia ni, pecahan mereka 73, satu je selamat, jadi kebarangkalian umat Islam ni tinggi. Tapi kalau sekiranya umat yang dimaksudkan di situ adalah ummatul ijabah, yakni umat Islam, pecah 73, satu yang selamat, ni kebarangkalian nipis sikit. Nipis kebarangkalian. Maksudnya di kalangan umat Islam ni dia pecah 73, saja selamat. Jadi kebarangkalian tu nipis sikit lah berbanding dengan umat itu dengan makna seluruh manusia. Jadi kalau seluruh manusia maksudnya orang Islam termasuk, bukan Islam pun termasuk, mereka dia pecah 73, jadi besar kebarangkalian sikit lah dari segi kau tengok, dari segi matematiknya. Baik, apa yang kita nak tengok ialah fitnah yang berlaku pada umat ini banyak. Maka antara yang saya nak sebut, dan mungkin itu berkait dengan zaman kita, iaitu fitnah yang Nabi sebut kriteria. Nabi tak sebut kumpulan. Nabi sebut sifat, ciri-ciri kelompok-kelompok yang menjadi fitnah kepada umat ini. Banyak antaranya yang disebut di dalam riwayat-riwayat yang banyak, bahawa antara fitnah yang akan melanda umat ini adalah berlaku yang datangnya daripada kelompok umat Islam sendiri. Kalau daripada yang bukan Islam, itu sudah sedia maklumlah. Orang Yahudi, Nasrani dan pecahan-pecahan mereka ini memang walan tarda ankal yahudu wal nasara. Mereka tak akan senang. Mereka ini tak akan senang. Itu sudah sedia maklum. Tapi rupa-rupanya fitnah umat ini bukan saja datang daripada yang beragama lain daripada Islam ini, tetapi dalam kelompok umat Islam sendiri akan timbul fitnah juga. Jadi Nabi beritahu kriteria, Nabi beritahu sifat, supaya apa? Supaya kita belajar, kita tahu, mudah-mudahan kita tak terlibat, ataupun bila kita tahu kita menjauhi dan sebagainya. Sebab dia akan membawa fitnah yang besar. Baik, antara kriteria yang disebut di dalam hadis Nabi itu, dalam hadis yang banyaklah disebut dalam beberapa sumber, iaitu pertama sekali, kalau kita perhatikan disebut yaqra'unal Quran la yujawizu hanajirahum atau kama qala. Ada beberapa riwayat yang kalimat-kalimat ia tidak berbeza sikit, iaitu mereka ni membaca Al-Quran dengan erti memang mereka merujuk pada Al-Quran, mereka mempelajari Al-Quran, mereka membaca sebagai ibadah, mereka ahli Al-Quran. Tetapi di mana masalahnya? La yujawizu hanajirahum. Tetapi Al-Quran yang mereka baca itu tidak melempasi kerongkong mereka ni. Apa erti? Ini adalah gambaran tamsilan saja, gambaran. Maksudnya mereka membaca Al-Quran, tapi Al-Quran mereka ni tak melepasi kerongkong. Artinya apa? Tak masuk sampai ke dalam hati. Al-Quran itu mungkin dipelajari, mungkin dihafal, tetapi ternyata tidak terkesan pada diri sendiri. Bukan menjadi pegangannya, bukan menjadi ikutannya, bukan menjadi kemesraan dirinya. Jadi Al-Quran itu, bahasa kita sekarang, menjadi kulit. Maksudnya sesuatu yang menjadi gambaran sahih kepada kita, tetapi ternyata bukan menjadi isi pegangan dalaman kita. Dengan erti barangkali
kehidupan kita, kita membaca Al-Quran, kita memperdengarkannya dan sebagainya, tapi ternyata diri kita sendiri dari hidayah Al-Quran itu tidak menyentuh sampai ke dalam hati kita sendiri. Itu satu ciri. Kemudian Nabi menyebut tanda lain lagi. Antaranya, yaquluna biqauli khairil bariyah wa laysu minhu fi syai'. Mereka ini bercakap, menggunakan perkataan sebaik-baik manusia. Siapa sebaik-baik manusia? Tidak ada manusia lebih baik daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sifat seterusnya disebut dalam riwayat ni yang berbagai ini, mereka berbicara menggunakan kata-kata sebaik manusia, yakni kata-kata Nabi. Kata-kata Nabi itu sama ada merujuk kepada ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi ataupun hadis-hadis Nabi yang merupakan ungkapan-ungkapan Nabi. Jadi mereka ini berbicara, percakapan mereka, penghujahan mereka selalu merujuk kepada Al-Quran, hadis, Quran, hadis. Tetapi kenyataannya bagaimana? Walaisu minhu fi syai'. Tapi mereka sendiri tak ada bahagian pun dengan ayat Al-Quran yang dibacanya. Dengan erti Al-Quran itu untuk orang lain, bukan untuk diri dia. Al-Quran dan hadis yang dibaca itu untuk orang, tapi bukan untuk diri sendiri. Laisu minhu fi syai'. Mereka tak ada bahagian pun. Nanti kita akan lihat lagi. Kemudian antara alamat-alamat yang disebut lagi, iaitu antaranya la salatukum ka salatihim. Ada riwayat yang lebih panjang lagi, wala saumukum ka saumihim. Salatmu tidak seumpama salat mereka itu. Artinya mereka ini adalah kelompok yang suka penampilan keagamaan pada mereka ini sangat ketara dengan ibadahnya, dengan itunya. Yakni gambaran keagamaannya itu sangat ketara sehingga kalau kita tengok kita rasa malu ke diri. Tengok mereka ni penghayatan keagamaan, penampilan keagamaan itu sangat mengagumkan. Sampai kita kalau kita tengok, kamu tengok kata Nabi, merasa rendah diri. La salatukum ka salatihim. Sebab itu ketika Abdullah bin Abbas diutuskan, dia ni minta dengan Sayyidina Ali nak pergi berdiskusi dengan kelompok Khawarij pada waktu itu. Nak berdiskusi pada waktu itu dengan kelompok Khawarij ini, Sayyidina Ali mula-mula kan, jangan pergi. Aku bimbang nanti mereka akan apa-apakan kamu. Kata Sayyidina Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas, tidak apa. Aku ni orang tak kisahkan. Aku ni baik dengan semua orang. Dan dia pergi. Dan berjaya membetulkan pemikiran ribuan orang Khawarij ini. Tapi kata Ibn Abbas, aku pergi jumpa mereka ni, aku mendapati mereka ni ada kesan-kesan ibadah yang banyak. Orang yang memperpanjangkan ibadah, orang yang banyak penghayatan agamanya sangat ketara, kata Ibn Abbas. Tapi rosak berfikir. Cara berfikir yang rosak. Jadi kita dah tengok. Baik, kemudian riwayat menyebut antara alamat-alamat iaitu hudasa al-asnan, sufaha al-ahlam. Hudasa al-asnan ini saya sebut dia secara tidak tertib. Dalam riwayat hadis tidak tersusun macam ini. Saya sebut apa yang saya ingatlah. Hudasa al-asnan dengan erti umur muda. Apa arti umur muda? Apakah mereka ni kelompok orang muda? Tidak. Umur muda di sini yakni jiwa mereka itu, gaya berfikir, sifat mereka ni adalah sifat orang muda, seperti orang muda. Sekalipun mereka orang yang berumur. Apa yang kita faham dari sifat orang muda? Emosi tinggi, semangat membara, emosi tinggi, akal pendek. Akal ni kurang sikit. Sebab apa? Kemahuan, keinginan tu tinggi, kewarasan akal jadi kurang sikit. Itu Nabi mensifatkan hudasa al-asnan, yang ni umur mereka umur muda, dengan arti mereka berjiwa muda, mereka nafsu mengatasi berbanding kewarasan akal daripada kewarasan berfikir. Itu aspek kurang. Kemudian Nabi sebut lagi sufaha al-ahlam. Sufaha al-ahlam ini iaitu gaya berfikir yang sangat teruk. Maksudnya berfikir yang kata orang tidak ada asas, berfikir yang kukuh, rasional yang tinggi,
gaya berfikir yang kita nampak macam sangat teruk lah. Nanti kita akan contohkan menurut apa yang dijelaskan oleh sarjana alim ulama dalam menjelaskan perkara ini. Baik, kemudian antara ciri yang disebut lagi iaitu tu'jibunahum wa yu'jibuna anfusakum, tu'jibunahum wa yu'jibuna anfusahum. Kamu merasa kagum terhadap mereka. Maksud kita ni kalau tengok mereka kagum. Kerana apa? Kerana perwatakan penampilan keislamannya itu sangat ketara. Kita rasa kagum. Tapi wa yu'jibuna anfusahum. Tapi mereka juga ada penyakit bangga diri. Kita tengok rendah diri, tengok. Kerana kita nampak penghayatan dia, penampilan dia itu dari segi kebaikan keislamannya nampak ketara, kita malu ke diri. Tapi rupa-rupanya dia sendiri, mereka sendiri pun tak kurang bangga diri mereka ni. Oh, kita ni lebih daripada orang. Jadi orang tengok kagum, tak apalah orang kagum, tapi Tuhan pun kagum juga dengan diri sendiri. Itu penyakitnya. Penyakitnya rosak jiwa. Jadi kalau kita perhatikan alamat-alamat yang diberi ini, kesimpulan mudah yang kita nak buat, yang kita nak nampak, yang kita boleh buat di sini, bahawa kelompok ini bukan dari aspek semangatnya, penampilan zahirnya, tapi dari aspek kemurnian jiwanya. Rosak bahagian tu. Rosak bahagian jiwa dia. Tak ada jiwa, tak ada rahmah, tak ada rafah, tak ada kemurnian jiwa, akhlak-akhlak yang baik, tak ada. Itu bahagian rosak kelompok ini. Kemudian Imam Bukhari dan Muslim menyebut beberapa kriteria lain berkait dengan ini juga, iaitu yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awsan. Mereka ini memerangi dan berbunuh-bunuhan sesama Islam, tetapi membiarkan penyembah-penyembah berhala, dibiarkan begitu saja. Yang bersyahadah sama mereka diperangi, dimusuhi, tapi penyembah berhala dibiarkan. Ini tadi alamat. Itu ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi itu ciri dan banyak lagi lah kalam Sayyidina Ali menyebut tentang kriteria-kriteria ini. Jadi itu kriteria yang umum. Nanti kita akan tengok contoh-contoh macam mana benda-benda ni timbul sini. Sifat-sifat tadi itu timbul pada contoh-contoh yang akan saya datangkan, InsyaAllah, mudah-mudahan. Jadi kalau kita perhatikan ciri-ciri ini, kita tengok ciri-ciri ini, kita akan dapati kalau dalam sejarah sebahagian besar daripada ciri-ciri ini atau banyak daripada ciri-ciri ini timbul pada kelompok dalam sejarah umat ini disebut sebagai Khawarij. Kelompok Khawarij. Ciri-ciri yang disebutkan tadi itu. Kalau kita tengok sejarah, kita adu satu-satu, maka kalau tak kata keseluruhan pun sebahagian besarnya ada pada satu kelompok yang dalam sejarah umat ini dikenali dengan nama Khawarij. Siapa mereka ini? Iaitu ketika berlakunya ikhtilaf antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Berlakunya clash ini, berlakunya ikhtilaf ini, kemudian berlaku perang Siffin, dan akhir sekali berlaku perdamaian. Maka di kala itulah ada majlis tahkim, maka di situlah munculnya satu kelompok yang tidak menyetujui perkara itu. Tidak menyetujui. Bila berlaku perang ni, peringkat awal ditakdirkan Allah, Sayyidina Ali mendahului. Pendukung Sayyidina Ali ni mengatasi pendukung Sayyidina Muawiyah. Mereka ni berperang sebenarnya atas ijtihad masing-masing. Sebab tu kita bila sebut tentang mereka ni, jangan ulah banyak lah. Sekarang mereka ni sahabat Nabi belaka. Sayyidina Muawiyah ni, Sayyidina Ali kita tahulah dia menantu Nabi. Dia juga sahabat Nabi. Dan dia ada kaitan keluarga dengan Nabi, sepupu Nabi, banyak perkara. Dan hadis-hadis Nabi tentang kelebihan Sayyidina Ali pun banyak. Dan tidak kurang juga Sayyidina Muawiyah. Dia ni adalah penulis wahyu. Mustahil kalau Sayyidina Muawiyah ni orang yang tidak dipercayai. Nabi letak kepercayaan dia untuk tulis ayat Al-Quran.
tukang tulis Al-Quran. Jadi dia orang dipercayai oleh Nabi. Jadi berlaku perang selepas tu ada hikmah yang kita ahli ilmu mungkin mengkajilah. Dan kita nak berjalan nikah, kita jangan dua-dua tu kita serahlah. Di akhirat nanti Allah Ta'ala yang menetapkan. Itu lebih selamat bagi kita. Tapi nak kabarnya, satu kelompok ni di peringkat awal bila ada usaha nak mendamaikan clash ini, maka ada satu kelompok tu yang mendokong, mendesak Sayyidina Ali untuk menerima. Tapi bila Sayyidina Ali terima, dia tak terima pula. Lepas tu kelompok inilah yang membentuk satu kelompok yang dinamakan Khawarij. Baik. Di sinilah isu-isu awal fitnah kepada umat ini yang berlaku. Yang saya nak sebut ada dua perkara besar yang bangkit daripada kelompok ini. Pertama sekali aspek mengkafirkan orang dan membid'ahkan orang. Membid'ahkan. Mari daripada kelompok ini. Punca awal dia. Baik. Kenapa terjadi demikian? Dan kita lihat perkara yang berlaku selanjutnya dan berkait dengan isu-isu yang akan saya sebut. Jadi kelompok ini tidak setuju akhir sekali apa yang mereka buat. Mereka telah, pertama sekali mereka kata macam ni. Mereka menilai bahawa Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah sudah menyimpang. Lari. Sudah tidak ikut Al-Quran dan Sunnah lagi. Itu. Sebab itu mereka ni, slogan mereka pakai, La hukma illa lillah. Tidak boleh berhukum kecuali dengan hukum Allah. Slogan. Slogan ini telah sampai kepada Sayyidina Ali. Baik, salah ke apa yang mereka kata? Jangan tersilap tafsir. Apa yang mereka kata tu salah ke? Bukan itu masalah. Apabila mereka kata la hukma illa lillah, tidak boleh berhukum kecuali dengan hukum Allah, bukan salah pada kenyataan itu, bukan salah pada slogan itu, tapi salah pada penerapannya. Salah penerapannya. Bagaimana? Jadi bila slogan ini sampai kepada Sayyidina Ali, apa komentar Sayyidina Ali? Sayyidina Ali kata, kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimat ini, apa yang disebut itu betul, tidak salah. Betul yang dikatakan. Tapi kelompok yang menggunakan slogan ini ada niat yang buruk. Urida bihal batil. Tapi dia kenakinya ada kebatilan. Bagaimana? Jadi, apabila berlaku perang ini, mereka ni tak setuju. Sayyidina Ali, isunya berkait dengan sejarah sebelum itu. Berkait dengan kematian Sayyidina Uthman yang dibunuh secara kejam. Jadi ketika Sayyidina Ali diangkat menjadi khalifah, Sayyidina Ali tidak dapat melaksanakan hukum kepada orang-orang yang terlibat dengan pembunuhan Sayyidina Uthman kerana masalah semasa waktu itu. Maka dia tidak dapat melaksanakan pada waktu itu. Maka kelompok Khawarij ini mendesak supaya melakukan, dan bila Sayyidina Ali tidak melaksanakannya kerana aspek-aspek tertentu, kerana masalah tertentu, dituduhnya Sayyidina Ali sudah membelakangkan Al-Quran dan Hadis. Itulah punca dia. Lalu akibatnya, mereka telah mengkafirkan Sayyidina Ali. Mengkafirkan Muawiyah. Dan rentetannya apa? Rentetannya mereka merancang pembunuhan. Itu fitnah besar. Mereka telah merancang pembunuhan untuk membunuh Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah, Amr bin Al-As, dan beberapa orang lagi lah mereka rancang. Tapi hak lain itu tak berjaya. Mereka berusaha merancang nak bunuh Sayyidina Muawiyah, tak jadi. Amr bin Al-As pun terlepas. Tapi Sayyidina Ali, kodo dia masa itu, kena. Dan dia mati kerana itu. Jadi puncanya, kerana mereka telah menilaikan Sayyidina Ali ini dalam keadaan seperti itu sebagai sudah membelakang Quran dan Hadis sebagai kafir. Padahal kenapa hal itu tidak dilaksanakan, masalah syar'iyahnya, tujuan-tujuan keadaan mereka tak kisah. Ini. Jadi itulah fitnah besar bermula dengan mengkafirkan dan membid'ahkan. Dan sejarah ini berantaian. Baik, dalam sepanjang sejarah saya nak skip lah, nak rekah lah. Itu nak kabur mukadimah awal dia, nak tengok ulama kita ini. Maka sejarah berlaku selepas daripada itu. Timbul satu kelompok sekitar kurun yang ke-7.
ketujuh dan sekitar kurun ketujuh, iaitu zaman Syekh Ibn Taymiyah, timbul balik isu-isu ini. Jadi atas nama, kemudian setelah itu padam seketika, timbul balik di kemudian hari, di era yang kita sebut hari ini. Yang saya sebut terpaksa sebutlah. Orang nak dengar ke tak mau dengar ke kau anda lah. Orang senang dengar ke tak senang dengar ke, terserahlah. Cuma saya nak kata hari ini terkenal dengan fitnah Wahabiyah yang meneruskan tradisi ini. Saya tak tuju kepada orang, saya tuju nama. Saya tak kata Mamak, Dollah, saya tak kata. Saya nak kata sifat aja. Masa-masa biar faham sudahlah. Kita tak ambil macam ni, muat abu. Itu bukan kerja kita. Kerja kita nak beritahu fitnah ni apa benda, dan nama dan sejarahnya apa benda. Baik. Yang membangkitkan fitnah ini, saya nak beri spesifik sikit. Lalu antara laluan dia masuk ni atas nama memurnikan tauhid. Atas nama memurnikan tauhid. Seolah-olahnya yang lain itu tidak bertauhid. Lawan bagi tauhid ini syirik. Dalam sejarah, kelompok-kelompok yang timbul atas nama memurnikan tauhid ini banyak. Antaranya yang berlaku sebelum itu lagi, iaitu kelompok-kelompok Mu'tazilah. Mereka ini juga berslogan nak memurnikan tauhid. Lalu apa yang jadi? Tauhid menurut tafsiran dan kefahaman mereka. Lalu mereka menafikan sifat kudrat Allah, sifat ma'ani dinafikan. Kudrat, irada, ilmu, haya, sama, basar, kalam. Mereka kata tak ada. Tapi mereka tak kata Tuhan itu tidak berkuasa. Mereka tak kata Tuhan itu tidak berkehendak. Tapi sifat ni tak ada. Atas dasar apa? Nak menerapkan tauhid seperti yang mereka faham. Mereka kata, kalau Tuhan tu ada kudrat, kudrat tu qadim, Tuhan tu ada irada tu qadim, jadi banyak dia kata. Padahal Tuhan tu saja. Tu. Tapi slogannya bagus, nak memurnikan tauhid. Nak berbersihkan tauhid, tapi pendekatan yang mereka lalu tu bercanggah dengan arus perdana Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu kalau bab tu. Baik. Kita nak pergi ke yang kelompok selagi ni atas nama memurnikan tauhid juga. Sehingga apa? Nak kisah sejarah dulu sebelum poin-poin yang saya nak sebut. Atas nama memurnikan tauhid juga, akibatnya dibunuhnya orang Islam ramai ketika mereka dicuba untuk menguasai Saudi Arabia satu ketika dulu. Saya dah berjumpa dengan beberapa orang keturunan Fatani yang jadi rakyat Saudi Arabia, yang sempat tengok peristiwa ni. Dan tengok dengan mata. Jadi kita terima ni bukan main bola baku lah, bukan jadi baku je, kena ada tuan orang yang pernah mengalami. Dia kata dia keturunan petani. Kan dulu kan kita nak pergi haji pakai tok seh. Jadi keturunan mereka ni ramai jadi rakyat sana. Jadi apa yang berlaku, dia kata masa di Taif, orang ramai ni lalu tepi jalan dibunuh. Orang Islam bukan penyembah berhala. Tu saya nak terapkan kaedah saya kebal tadi. Bukan penyembah berhala, bukan ni, tapi dibunuh. Dia kata sampai atas jalan ni bergelipangan darah, bergelipangan mayat, darah sekali sampai atas jalan tu bergelipangan sekali. Di Taif masa tu dia tengok. Baik, atas dasar apa orang Islam yang ramai dibunuh? Kerana dituduhnya sebagai syirik. Ini puncanya. Baik, kat mana isunya? Isunya mereka kata nak memurnikan tauhid. Lalu tauhid yang mereka faham begini-begini, akhir sekali mereka kata apa? Lalu antara isu yang mereka kaitkan sebagai di luar tauhid ini, isu tawassul. Itulah sebabnya mereka bunuh orang Islam ni kerana mereka bertawassul. Bila tawassul ni dianggap sebagai syirik, dibunuh. Itu sebabnya mereka bunuh. Dan orang Islam mengamalkannya. Termasuklah orang yang kena bunuh oleh kelompok ini yang mungkin ada kaitan dengan isu ini jugalah. Tapi saya tak katalah secara spesifik tentang isu ini. Antara orang yang dibunuh kerana dalam peristiwa itu adalah Tok Guru kepada ulama Terengganu terkenal, iaitu Tok Pelabani, Tok Kupalu, Syed Abdul Rahman tu. Tok Guru dia tu Syekh Abdullah Az-Zawawi, Mufti Mekah.
Masa dia nak pergi sembahyang subuh, dia tembok, pas tembok dia sembelih pula. Mufti Mekah Sayyid Abdullah Az-Zawabi, anak kepada Syekh Muhammad Saleh Az-Zawabi, ulama besar di Hijaz masa tu. Dan keturunan dia ada lagi di Terengganu, itu keluarga Zawabi tu. Said Saleh Zawabi dan ramai lagi lah tu anak-anak beranak dia lah tu. Tanya dia tahu silsilah cerita nenek moyang dia ni. Tanyalah orang yang saya sebut kat tadi. Dia ada sejarah, dia tahu sejarah ni. Tapi atas dasar apa? Atas nama nak memurnikan tauhid, lalu orang yang bertawassul dianggap syirik. Nanti saya akan terangkan. Orang yang ziarah kubur tu dinilai sebagai penyembah kubur dan dianggap syirik, dihukum. Atas nama nak memurnikan tauhid. Baik, nak pergi isu ni. Syirik ke tawassul ni? Itu persoalan. Syirik ke tawassul? Itu persoalan besar dulu. Baik, sekarang tawassul tu apa? Yakni kita minta kepada Allah Ta'ala dengan berwasilahkan sesuatu. Itu tawassul. Dalam keadaan kita meyakini bahawa yang memenuhi hajat kita hanyalah Allah. Tapi berwasilahkan sesuatu, baik, wasilah ini kena tengok. Ada yang diharuskan, ada yang tidak diharuskan. Jadi kalau kita berwasilahkan sesuatu yang diharuskan, maka haruslah. Jadi isu besarnya saya nak kabarnya bahawa tawassul ini adalah isu khilaf. Sebelum saya bagi contoh lagi, saya nak kabar isu tawassul ni isu khilaf. Khilaf di antara alim ulama. Bila isu khilaf ini, dia melibatkan betul salah, tepat tak tepat. Dia tidak melibatkan iman dan kufur. Isu tu dia tak melibatkan iman dan kufur. Bila khilaf ulama ni, mungkin pendapat ni lebih tepat, ni tak tepat, ni betul, ni salah. Itu khilaf. Itu khilaf. Jadi bila kita anggap, kita iktiraf itu masalah khilaf, berarti yang lain daripada pendapat kita tu mungkin dia betul, mungkin kita betul. Bukan melibatkan iman dan kufur. Tapi sekarang isu tawassul yang jadi khilaf ulama ini dinilai sebagai syirik. Bila syirik, maka orang yang melakukannya dianggap telah syirik, lalu dituruti dengan bunuh. Itu sebab mereka bunuh ramai orang Islam pada satu ketika dulu. Baik, saya nak cover sini. Bila masalah khilaf, kau andalah orang nak terima-terima, tak mau terima sudah. Bila sebab masalah khilaf di antara alim ulama. Cuma saya nak cover bahawa kalau kita kata tawassul ni syirik, berarti Nabi pun terlibat dengan syirik. Saya nak cover gitu. Kalau kita kata tawassul ni syirik, Nabi pun terlibat. Sebab apa? Nabi sendiri aja. Dan sahabat-sahabat pun syirik. Sebab apa? Sahabat-sahabat pun terlibat dengan amalan ini. Itu saya nak cover. Kalau kita kata benda tu syirik. Baik, mana dalil? Agama ni dia cakap kosong. Cover dalil. Apa buktinya? Apa dalilnya? Tengok. Jadi bila kita kata benda ni syirik tanpa kita sedar bahawa yang terlibat Nabi sendiri. Kalau kita nak kata macam tu. Baik, dalilnya apa? Baik, satu contoh. Nabi beritahu dalam hadis, dia kata Allah Ta'ala ni ada para malaikat yang selain daripada hafazah. Malaikat Allah Ta'ala ni banyak malaikat. Maka Nabi kata Allah Ta'ala ni ada sekelompok malaikat yang mana malaikat ni bukan malaikat hafazah, lain daripada hafazah. Maka sekelompok malaikat ni tugas dia untuk mencatat apa yang berlaku, termasuklah daun-daun kayu yang jatuh tu. Daun-daun kayu, daun-daun kering, daun kayu jatuh tu, ada malaikat tu kan catat benda tu. Nabi beritahu dalam hadis. Jadi ada sekumpulan malaikat yang tugas dia untuk catat daun-daun jatuh ni. Yang jaga manusia, ada juga malaikat, orang panggil hafazah. Jadi banyak malaikat Allah Ta'ala ni. Okey, selesai situ. Lalu apa kata Nabi? فَإِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ عَرْجَةً. Apabila seseorang kamu itu ditimpa oleh suatu musibah, kepayahan, kesukaran dan sebagainya, kehilangan dan sebagainya, kepayahan, kesulitan. Apabila seseorang menghadapi kesulitan, ditimpa kesulitan, lalu Nabi kata, فَلْيُنَادِي. Hendaklah dia menyeru.
Seruan apa? A'inu ibadallah. Nabi dalam baik sebelum tu disebut sekiranya seseorang kamu itu ditimpa kesulitan di mana? Fi ardin falah, di tempat lapang, tempat kosong. Maksudnya tempat tak ada orang. Contohnya kita pergi duduk padang pasir. Tiba-tiba kuda kita temu lari. Tak ada orang. Ardin falah ni tempat lapang, tempat tak ada orang. Kalau negara Arab kot padang pasir lah. Kalau tempat kita kot dalam hutang lah. Dalam hutang lah, ataupun tak kira lah mana-mana tu tempat tak ada orang. Nabi pesan pun dia, fal yunadi, hendaklah dia berdoa, hendaklah dia berseru, a'inu ibadallah, tolonglah wahai hamba-hamba Allah. Nabi ajar gitu, tolonglah. Minta tolong dengan siapa dia? Wahai hamba-hamba Allah. Artinya apa? Wahai hamba-hamba Allah, tolonglah aku sekadar menurut kemampuan yang Allah Ta'ala beri kamu tu. Sekiranya mu nampak kuda aku ke gini, marilah tolong atas. Sekiranya menurut kadar yang Allah Ta'ala beri kemampuan kamu tu, tolonglah. Jadi Nabi sendiri aja. Jadi minta tolong dengan Allah Ta'ala atau secara tawasul ataupun istighasah orang panggil ni, maka tidaklah menjadi satu kesalahan. Sebab Nabi sendiri tu kacau. Nabi sendiri tu kan. Tapi mestilah orang yang buat itu kefahaman yang betul. Dia faham apa benda? Pertama sekali tauhid dia betul, bahawa tidak dapat menunaikan hajat, tidak ada yang dapat menunaikan hajat, tidak ada yang menolong melainkan Allah secara hakikinya. Maka sebab musabab ini adalah undang-undang sebab musababnya. Sama macam kita minta tolong orang, kita nak tengok lemah jugalah. Lemah air ni, lemah air. Orang lalu kita tak mau panggil dia ke mana? Kalau gitu tengok mati gitu lah. Itu dah umur terbakar. Orang dulu Nabi tak tolong dah dengan dia. Tolonglah. Kena tunggu saja je. Mati gitu. Jadi minta tolong dengan makhluk dengan keyakinan yang betul tidak salah. Inilah yang disyirikkan oleh Wahabi. Jadi kena faham, pertama sekali kena ada akidah yang betul, keyakinan betul bahawa tidak ada penolong yang sebenarnya melainkan Allah. Biar tegah keyakinan tu, hakikat sebenarnya. Tidak ada yang dapat menolong, tidak ada yang dapat menyelamatkan melainkan Allah. Tapi sebab musababnya apa? Kita ambil kira sebab musabab itu panggil tawassul. Jadi dalam hadis ni Nabi sendiri ajar, a'inu ibadallah, tolonglah wahai hamba Allah. Kita tak nampak siapa dia ada. Tapi Nabi ajar, wahai hamba-hamba Allah, tolonglah. Sebab tu Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaih, dia kata dalam memberi ta'liq hadis ni, Imam Nawawi kata, guru-guru aku, dia kata, bila berlaku pengalaman mereka ni, mereka kehilangan kenderaan dalam perjalanan, mereka teringat kepada hadis ni, mereka sebut apa yang Nabi ajar tu, a'inu ibadallah. Tiba-tiba kuda tu mari semula. Imam Nawawi rahmatullah alaih. Jadi benda-benda macam ni lah perlu kefahaman yang baik. Itu saya masuk atas nama murni tauhid, tapi masalah-masalah yang menjadi khilaf ulama yang ada hadis, atas nama nak memurnikan tauhid dianggap syirik. Ini dah masalah. Ini masalah. Sama juga macam kita pergi semayang depan Kaabah jugalah. Tabain apa? Depan Kaabah duduk. Kalau kita tengok kok, memang kawan ni memang sembuh ke batu Kau tengok secara zahirnya. Kita tengok ada orang semayang keliling Kaabah tu. Tidakkah dia menghadap ke batu Kaabah tu? Dia rokok, dia sujud situ. Jadi kita kata apa? Sebab tu nak kata apa tak apa, kena tanya tukang buat tu, apa yang kau faham? Kalau kita tanya dia, aku ni memang sujud ke Kaabah, memang syirik. Sekalipun Kaabah, tetap dia akan jadi syirik. Kena tanya tukang buat tu, apa pegangan dia? Apa kefahaman dia? Kalau dia minta tolong dengan orang atas keyakinan bahawa orang ni memang dapat menolong dengan secara otomatis, memang syirik. Jadi orang semayang yang menghadap ke Kaabah ni kena tanya dia. Kalau dia kata aku ni semayang menghadap kepada Kaabah kerana itu aku semayang aku ni ditujukan kepada Allah dan menghadap kepada Kaabah kerana syariat menyuruh begitu, okey, tak ada masalah.
Tapi kalau dia memang sujud ke batu Kaabah tu, sekalipun dia sembahyang depan Kaabah, tetap dia syirik. Jadi kena tanya tukang buat tu, apa pegangan dia, apa kemahaman dia. Sama juga dengan kita makan ubat ni. Kena tanya tukang makan ubat tu, apa keyakinan dia. Kalau dia makan ubat tu atas keyakinan ubat ni dah secara independennya, secara sendirinya dapat menyembuhkan, memang syirik dia. Tapi kalau dia kata penyembuh sebenarnya hanyalah Allah, sebab ni adalah merupakan wasilah, sebab musabab yang diharuskan, tak apa. Jadi kena tanya orang tu. Tapi dalam masalah isu tadi tu, maka orang yang mengamalkan tawassul yang menjadi khilaf di antara ulama, dianggap sebagai syirik. Ni nyakit. Baik, contoh lain. Itu saya kata, kalau kita anggap benda ni syirik, Nabi pun terlibat. Baik, hadis. Dalil lain. Boleh masa sikit belajar sikit lagi. Baik. Ada seorang Arab buta datang jumpa Nabi. Dia mengadu ke Nabi, dia kata susah buta ni. Nak buat ni payah, nak semayang, macam susah. Dan tu, ya Rasulullah, boleh tolong doakan aku supaya mudah-mudahan penglihatan aku ni dapat tengok balik semula. Dapatlah meringankan kerja-kerja ni taklah menjadi susah. Nabi beri pilihan ke dia, nak suruh aku doa ke nak siapa. dia kata tadilah, memang kalau sabar tu bukan jangan syurga lah, tak nafi lah, tapi dia kata kalau mata tak nampak ni memang payah nak buat benda-benda. Jadi dia nak minta Nabi tolong doa je kau. Baik, apa yang Nabi buat? Nabi ajar ke dia, mau pergi ambil air sembahyang. Ni bahasa saya lah, bahasa mudah. Nabi suruh dia pergi ambil air sembahyang dan sempurnakan wudu. Ambil air sembahyang dengan sempurna. Maksudnya menjaga rukun, menjadi yang wajib, yang sunatnya ambil lengkap lah. Sempurnakan wudu. Baik, lepas tu Nabi suruh buat apa? Nabi suruh dia sembahyang 2 rakaat. Baik, selepas sembahyang Nabi ajar dia doa. Perhatikan baik-baik doa yang Nabi ajar ni. Nabi ajar doa ke dia. Nabi ajar lepas sembahyang mu baca doa ni. Apa kata kalimat doanya? Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Baik, apa maknanya? Wahai Tuhanku, aku minta kepadamu dan aku menghadapkan diriku kepadamu dengan berkat kemuliaan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Nabi ajar dia supaya baca tu, Nabi ajar. Suruh dia baca gitu tu. Bukan orang lain. Kemudian apa lagi Nabi kata? Rangkap ayat selanjutnya. Ya Muhammad, inni atawassalu wa atawajjahu bika ila Rabbi lituqda hajati. Wahai Muhammad, Nabi suruh ajar dia supaya sebut nama Nabi Muhammad. Ya Muhammad, sesungguhnya aku ni berwasilahkan kepadamu dan menghadapkan diriku ni dengan kemuliaanmu itu kepada Tuhanku supaya ditunaikan hajatku. Disebut nama dia, ya Muhammad. Sebab apa dia sebut? Nabi ajar sebut gitu tu. Itulah tawassul. Jadi kalau kata tawassul ni syirik, berarti Nabi ajar boleh syirik lah kau orang. Tu dia. Sebab tu masalah khilaf, nak terima, tak mau terima sudah. Jangan buat. Tapi kalau tuduh syirik, tanpa sedar bahawa tuduhan itu melibatkan ajaran Nabi sendiri dalam hadis-hadisnya. Cuma hak pentingnya kena khabar orang supaya fahami perkara ni, apa yang patut. Kalau orang nak buat, dia kena faham macam mana. Itu yang patut. Nabi ajar sendiri. Baik. Berlaku pula selepas daripada zaman sahabat. Zaman Khalifah Sayyidina Osman. Ketika Sayyidina Osman menjadi khalifah, pada waktu itu ada seseorang yang datang nak jumpa dia. Tapi kesibukan Sayyidina Osman ini menyebabkan tak terlayang. Dia tak dapat layanan. Tak dapat menyampaikan hasrat dia. Hasrat nak jumpa khalifah ni, nak khabar ni, tak boleh, tak dan jumpa. Lari balik gitu ya, tak sibuk sangat. Di tengah jalan, ala balik tu, dia jumpa dengan seseorang namanya Uthman ibn Maz'un.
Ini orang lain, Uthman bin Mas'ud. Tadi Uthman bin Affan, khalifah. Tapi ala balik ni ditemu dengan seseorang namanya Uthman ibn Mas'ud. Jadi dia tanyalah, kawan ni beritahulah dia ni ada hajat penting nak jumpa khalifah, tapi tak boleh, datang sibuk sangat, tak ada ruang. Lalu Uthman bin Mas'ud ni ajar dia, mari sini, kau jawab. Apa yang dia suruh? Dia ajar apa yang Nabi sebiji, apa yang Nabi pernah ajar kepada orang buta dulu. Mungkin ambil semayang, sempurnakan wudukmu, semayang 2 rakaat, yang ni salat ajak lah. Lepas tu doa dengan doa yang Nabi pernah ajar dulu. Dan lepas daripada tu, dia pergi semula kat Sayyidina Uthman. Dapat layanan yang sangat istimewa. Jadi kalau kata syirik, Nabi ajar, berarti Nabi juga ajar benda yang syirik. Kalau kita kata benda tu syirik. Sebab tu, masalah khilaf ni nak terima, tak mau terima sudah. Sebab khilaf mungkin betul, mungkin salah. Orang ni kuat lemah, betul salah. Dia bukan syirik. Baik, contoh lain lagi. Zaman Sayyidina Umar. Berlaku zaman Sayyidina Umar. Satu kemarau panjang. Kemarau panjang ni kemarau berat lah. Kemarau berat seolah-olahnya boleh membawa kebinasaan lah. Hampir-hampir bawa kebinasaan. Kemarau berat. Kering. Lalu apa yang berlaku? Datang seorang lelaki. Tapi tidak diberitahu namanya. Tapi ulama-ulama yang meneliti, dia kenal orang ni siapa dia. Iaitu Bilal bin Haris Al-Muzanni nama dia. Apa yang dia buat? Dia pergi ke kubur Nabi. Pergi ke kubur Nabi. Nabi sudah wafat. Ini zaman Sayyidina Umar. Nabi sudah wafat. Dia pergi ke kubur Nabi. Apa yang dia buat? Dia kata, ya Rasulullah. Dia cakap dengan Nabi. Bagi cakap dengan batu ke benda? Kita tak sedar, kita buat hari-hari. Tapi kita tak faham apa yang kita buat. Tidakkah kita semayang? Tidakkah kita baca tahiyat? Tidakkah kita mengucapkan salam kepada Nabi? Tu kena jawab tu saya. Kecuali kita ni semayang burung tiung. Semayang burung tiung ni, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ya sendiri tak tahu burung tiung. Kita hari-hari ucap salam ke Nabi. Tidakkah hadis menyebut salam kita tu sabar ke Nabi? Dan Nabi jawab salam kita tu, tidakkah begitu? Tak ada orang ingkar hadis ni. Hadis bahawa salam kita disampaikan kepada Nabi. Dan Nabi jawab salam kita tu, jawab. Itu khususiah Nabi. Ataupun sifat Allah Ta'ala beritahu, tetapkan seperti itu. Nak kata apa? Itu sunnah. Agama kita ni berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Baik, sikit lagi. Saya ada, mungkin dah pergi panjang juga lah. Mungkin sedua je saya sebut sekali lagi. Biar memadai cukup lah. Baik, selagi saya ni contoh isu ni dulu. Jadi sekarang pergi jumpa Sayyidina Umar. Dia pergi ke kubur Nabi. Apa dia kata? Ya Rasulullah, istasqi li ummatik. Tolonglah minta ujang untuk umatmu ni. Innahum qad halaku. Mereka ni nak binasa dah. Teruk dah, kemarau teruk sangat ni. Ya Rasulullah, tolonglah minta ujang. Dia minta dengan Nabi. Bukan minta dengan Nabi. Minta Nabi tolong doa kepada. Itu tak masuk. Yang disyirik-syirikkan orang. Itu bendanya. Jadi apa yang berlaku? Dalam mimpi di malam hari dia bermimpi jumpa Nabi. Dan kita tahu siapa yang bermimpi jumpa Nabi, memang itu tidak lari, tetap Nabi. Kerana syaitan itu tidak berupaya menyerupa dalam rupa Nabi. Apatah lagi orang ni pernah tengok Nabi masa hidup dia kenal lah Nabi mana. Dia kenal lah Nabi mana. Maka dalam mimpi Nabi datang. Dalam mimpi dia. Dalam hadis, man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqazah. Fa inna syaitana la yatamassalu bi. Al-Qama qal riwayat. Sesiapa yang tengok aku dalam mimpi, sesungguhnya dia akan tengok aku dalam keadaan sedar. Fa inna syaitana la yatamassalu bi. Syaitan ni tak akan dapat berupa dengan rupa aku, kata Nabi. Allah Ta'ala sudah beri ketetapan, syaitan tak boleh nak menyamuk. Rupa kita, ia boleh menyamuk. Menyamuk
rupa kita, ia boleh buat syaitan ni. Tapi rupa Nabi tidak boleh dengan nas hadis itu. Jadi malam tu mimpi jumpa Nabi. Apa yang dia buat? Nabi kata pertama sekali, sampaikan salamku kepada Sayyidina Umar. Nabi pesan dia. Satu. Yang kedua, mengkhabar bahawa hujan akan turun. Yang ketiga, mungkin jumpa Sayyidina Umar, mengkhabar ke dia Al-Qais pesan Nabi gitu. Dan orang ni pergi jumpa Sayyidina Umar. Dan dia dengar perkara ni, jerit Sayyidina Umar. Nangis dia. Kerana dia tahu Nabi sekalipun sudah wafat, rupanya dia masih lagi dalam ingatan Nabi. Seolahnya Nabi masih ambil hal tentang dia. Aku tak akan berpaling, kata Sayyidina Umar, kecuali aku dah urut dah. Aku akan tetap lurus maksudnya dalam jaga umat ni kecuali aku ajas tu. Aku dah mampu dah. Kecuali aku dah mampu dah. Itu nekat Sayyidina Umar. Jadi nak kabarnya apa benda? Hujan turun dengan lebat. Jadi bila orang ni mari jumpa Sayyidina Umar cerita keadaan tu, Sayyidina Umar tak marah ke dia. Kalaulah perbuatan dia tu salah, mesti Sayyidina Umar, kalau lebih-lebih lagi perbuatan tu syirik, akan ditegur oleh Sayyidina Umar. Sebab apa? Kita kenal perangai Sayyidina Umar ni Al-Faruq, pemisah antara hak dan batil, tegah orang dia. Kalaulah yang dibuat tu salah, lama dah kena orang ni. Jadi itu. Jadi yang penting adalah faham. Jadi saya nak kabur kelompok ni timbul yang cepat mensyirikkan orang, mengkufurkan orang, ini adanya. Atas nama nak memurnikan tauhid, supaya tauhid itu tak boleh tawasul ni lawan syirik. Padahal tidak sedar bahawa perkara-perkara seperti itu ada keharusan syaraknya. Ini maksud saya. Kalau Mu'tazilah dulu datang juga untuk memurnikan tauhid, tapi yang tolak habis sifat-sifat. Tauhid pasal tu. Hak ni babah kot jalan ni, hak ni babah dalam sini. Berlebih-lebihan. Sama juga termasuk dalam usaha nak memurnikan tauhid ini. Lalu apa yang mereka buat? Mereka kata orang yang pergi ziarah kubur Nabi ni sebagai menyembah kubur, lalu dianggap sebagai syirik. Ini satu hal lagi ni. Orang pergi ziarah kubur Nabi, ziarah kubur anbiya yang terdahulu, awliya, salihin, dianggapnya sebagai penyembah kubur, lalu disyirikkan orang-orang seperti ini. Ini kelompok-kelompok ni. Jadi bila sebut syirik itu mengkafirkan orang lah, mensyirikkan orang, mengkafirkan. Akhir sekali baik saya nak ikat cerita, nak pilih lagi. Akhir sekali isu ini nak apa? Antara ciri juga suka membid'ahkan orang atas benda yang tidak sependapat dengannya, membid'ahkan orang. Suka membid'ahkan. Baik, saya nak beri satu kesimpulan mudah je. Nak pun agak jauh. Sikit saya nak beritahu. Baik, berkait dengan hadis Nabi. Bila Nabi sebut kullu bid'atin dalalah. Hadis inilah yang selalu dipakai. Setiap perkara baru tu sesat belaka. Hadisnya panjang, tapi rangkap yang selalu diulang ni. Kullu bid'atin dalalah. Setiap yang sesat itu, setiap yang baru tu sesat. Dalam bahasa Arab, kullu ni banyak makna. Bahasa Arab. Kadang-kadang dengan makna lil jami', dengan makna semua. Semua. Kullu ni semua. Masuk belaka. Kadang-kadang kullu ni digunakan dalam bahasa Arab dengan makna lil majmu', sekelompok, tapi bukan semua. Jadi, bila ada orang baca hadis ni, kullu bid'atin dalalah, dia faham setiap tu semua. Setiap yang baru tu bid'ah belaka. Jadi sekiranya apabila dibaca seperti itu, setiap yang baru ni maksud tak ada zaman Nabi. Bila dikatakan benda tu baru tak ada zaman Nabi bid'ah, semua benda yang baru ni bid'ah belaka, apa implikasi dia? Apa kesan dia? Bila kita kata setiap yang baru tu bid'ah belaka, tanpa kita sedar, kita akan melibatkan sahabat-sahabat Nabi sebagai ahli bid'ah. Kalau kita kata gitu. Tanpa kita sedar, kita menyenaraikan sahabat Nabi sebagai ahli bid'ah. Sebab apa? Zaman Sayyidina Umar telah mengumpulkan orang semayang tarawih 20 rakaat. Semayang secara berjemaah di awal malam. Apa yang tak pernah berlaku zaman Nabi. Jadi kalau kita kata setiap yang baru tu bid'ah, berarti Sayyidina Umar pun ahli bid'ah. Itu dia.
Demikian juga Sayyidina Osman. Sebelum Jumaat, orang azan sekali je, zaman awal Islam. Sekali je orang azan. Tapi zaman Sayyidina Osman ditambah sekali lagi, jadi 2 kali azan. Jadi hak kita buat hari ni tu zaman Sayyidina Osman, tidak berlaku di zaman Nabi. Jadi kalau kita kata setiap yang baru tu bid'ah belaka, berarti Sayyidina Osman pun juga ahli bid'ah, tanpa kita sedar. Jadi kita kena faham bahawa bukan semua benda yang baru itu adalah bid'ah. Nak ukur bid'ah tak bid'ah, kena tengok dalil. Muafakat ke bercanggah dengan dalil. Di situ ukurannya. Maka di sinilah bercabang isu yang banyak. Akhir sekali saya nak cover isu saja. Antara yang dibid'ahkan adalah berzikir lepas sembahyang. Ni termasuk bid'ah. Berzikir lepas sembahyang. Zikir sebagai bid'ah. Sedangkan ayat Al-Quran terang-terang, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Bila kamu selesai mendirikan sembahyang, maka berzikirlah kepada Allah. Bid'ah sekarang. Assalamualaikum, assalamualaikum, temu lagi. Nak temu lagi, temulah, tak apalah. Tapi janganlah bid'ahkan orang yang mengamalkannya. Masalah sekarang, ia tak mau buat, ia marah orang buat. Ini masalah Wahabi. Masalah Wahabi, dia ni mana-mana yang bercanggah dengan dia, dia tolak belaka. Ini masalah. Jadi kalau kita tak mau terima, sudahlah, jangan buat. Tapi janganlah larang orang nak buat. Yang mereka buat tu ada sadaran dia, ada dalil dia. Sama juga hari ni, hak tu masalah yang tu selagi penutup akhir sungguhlah dia. Masalah kuno hari ni. Dalam mazhab Syafi'i dibetulkan sunat benda tu. Ijtihad Imam Syafi'i, dan ada dalil-dalil dibahaskan oleh fuqaha dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i pun ramai ahli fiqh dia. Imam Nawawi, Imam Sayuti dan ramai fiqh-fiqh. Imam Ghazali sendiri. Takkanlah orang-orang ni bodoh-bodoh belaka. Yang menerima pandangan Imam Syafi'i ni, takkanlah bodoh mereka ni. Jadi kalau kita tak mau terima kunut pun jangan buat. Jangan buat. Tapi jangan bid'ahkan orang. Jangan salahkan orang. Yang mereka juga ada dalil, ada asas. Itu saya nak beritahu. Jadi mungkin saya tak dapat nak panjang banyak lah. Tapi sedua tu sama juga solat tafrijiyah. Itu saya jawab lain kali lah. Panjang. Itu saya kena hurai detail. Kerana melibatkan masalah akidah dan sebagainya. Akan datang insyaAllah. Kalau ada ruang yang baik, saya akan menguraikan tentang salawat yang dikatakan sebagai syirik ni. Main setakat salawat pun syirik juga. Allahu Akbar. Ini hal-hal seperti inilah. Inilah yang perlu kita fahami. Jadi sebab tu saya cerita sejarah awal tadi tu. Timbulnya kelompok ni mensyirikkan orang, mengkafirkan orang, membidang orang secara mudah. Tanpa mengambil kira tentang bagaimana Al-Quran dan hadis tu difahami dengan baik. Maka ramailah bila atas dasar tadi tu, macam saya sebut tadi tu, bila kata gitu tu, secara tak langsung Nabi pun terlibat dengan syirik, kena hancur benda tu, amalan tu. Sahabat-sahabat Nabi pun terlibat dengan bid'ah dan banyak perkara lain lagi. Na'udzubillahi min zalik. Jadi mungkin sekadar itulah yang dapat saya jelaskan kali ini. Nanti insya-Allah hal-hal lain tu kita jelaskan pada peluang-peluang yang akan datang ataupun ruang masa yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.